Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tak ada satu masa pun yang mana Allah SWT tak melihat kita. Tak ada satu waktu. Macam mana Allah boleh melihat kita? Bukan kita je, semua manusia di dunia yang bilion je. Allah Maha berkuasa untuk melihat setiap antara kita. Payah kita nak fikirkan. Kalau kita manusia nak fikir adanya Tuhan yang Maha melihat. Jadi tak ada orang boleh jadi Tuhan ni. Tapi banyak pula Tuhan dia. Ada satu yang boleh jadi Tuhan, yang Maha melihat dia. Yang lain dia orang buat Tuhan tak boleh lihat pun. Dia orang ada mata, pahala tu, dia tak boleh lihat. Dia ada mulut, tak boleh cakap. Kalau pergi tanya kat dia, mana jalan pergi Kuala Lumpur, dia tak jawab. Diam kat batu kep dia. Itu pahala besar. Cuba tanya dia, mana Greenwood? Tanya dia. Diam. Tapi macam itu punya, dia orang kata itu Tuhan dia. Aduh. Allah ni Tuhan Maha melihat. Melihat setiap orang. Melihat tempat yang yalah, jauh tak ada dekat. Batu dalam batu. Jadi kita jangan cuba nak buat benda yang kita ingat dia tak tahu. Tapi berapa banyak kita buat maksiat, kita ingat Allah lihat dia. Langsung tak ingat. Samad masa dia buat maksiat. Waktu tu dia tak ingat Allah melihat dia. Waktu Allah jadikan kulit-kulit ni bercakap, orang yang buat maksiat tu cakap kat kulit dia, kenapa kau bersaksi atas maksiat yang aku buat? Kan? Kulit cakap, masa kamu buat maksiat tu, kamu mana ingat Allah melihat, dan kamu tak ingat Allah boleh buat aku hari ni cakapnya. Hari ni aku boleh cakap. Jadi Allah SWT tak payah buat kulit tu bercakap, tapi Allah buat dia bercakap. Sebab Allah mau saksi. Supaya manusia ni tak boleh nak elak lah, dan tak boleh kata saya tak buat. Manusia ni takkan mengaku. Tak ada mengaku dia buat salah. Kat dunia ni berapa banyak peguam dia ambil. Dari sekot ke kot. Dah putus bersalah dalam kot apa? Pergi ke rayuan, pergi ke persekutuan. Dari 1 jas ke 3 jas ke 12 jas. Jadi tak nama. Jadi Allah tahu dah tu. Manusia tak nak mengaku.
Tapi nanti Allah buat kulit dia. Lepas tu Allah suruh malaikat tulis semua apa yang dia buat. Untuk apa Allah suruh? Untuk jadi saksi lah. Allah tahu. Manusia takkan kata engkau maha melihat. Allah kata tak ada. Dia kata Allah tak ada. Allah tak melihat. Bila Yazid buat maksiat, mana dia ingat Allah melihat? Bila Hanzalah buat maksiat, dia tak ingat Allah melihat. Sebab itu Allah buat kulit tu bercakap. Sebab Allah nak jadikan dia saksi. Nabi, tiap-tiap Nabi jadi saksi untuk kaumnya. Allah dikatakan maha aku jadikan kau untuk saksi kaum. Kaum kamu ni ikut tak? Atau tidak? Bukan Allah tak tahu. Allah tahu tapi Allah adil kita kan. Di padang mahsyar ni yang ada saksi tau. Ini. Yang kita tak boleh tahan, kita punya kulit jadi saksi. Rasidi tak boleh nak menipu dia. Kalau boleh, tak boleh. Kalau boleh, Rasidi nak mengaku tak bersalah lah. Macam mana nak mengaku tak bersalah? Kulit sendiri. Kulit kemaluan dia tu, saksi. Aku ada masuk. Kantoi lah. Jadi kalau kita tak mau amal-amal buruk kita tu semua dibaca dan diadili, yang ditulis dalam kitab tu, kita dah tahu dah kitab ni banyak benda buruk dalam. Bila diberi pada tangan kiri tu, kalau diberi dia belakang, itu waktu tu berbahagialah yang diberi kitab tangan kanan. Jadi setiap yang ditulis tu dibuat pengadilan lah. Pendakwaan telah dibuat. Kena ada saksi. Itulah kulit tu jadi saksi. Jadi Allah mengadili setiap orang tau. Seorang-seorang, bukan 10 orang sekali tak. Seorang-seorang dengan Allah. Allah mau berlaku adil. Dan semua yang dibuat tu dicatat. Yang dibuat tuduhan. Ada malaikat Allah suruh. Satu malaikat tulis, satu dia tengok aja. Pastikan yang dia tulis tu betul. Yang satu tu dia tak tulis. Dia bukan yang macam dipaham oleh sekarang. Satu malaikat tulis baik, satu malaikat tulis buruk. Tak. Satu malaikat je tulis. Yang kita ni. Ada 2 malaikat. Satu malaikat tu dia tak tulis, dia saksi. Ya, kata dalam tulis tu Yazid ada berzina. Yang malaikat tu kata dia tulis betul. Dia bukan tulis. Itu tujuan dia tu. Yang kulit Yazid tu akan jadi saksi. Dia buat, saya masuk dalam kemaluan wanita tu. Kata kemaluan dia. Kemaluan Yazid. Yang anggun tu. Yang semua wanita suka. Keras, besar. Itu jadi saksi. Against dia. Saksi untuk membenarkan amal buruk dia. Sufyan. Kulit kemaluan dia akan bercakap. Mana Sufyan nak mengaku tak buat? Kitab tu ditulis benar oleh malaikat tu. Disaksi oleh yang satu lagi. Tengok kedai ni. Jadi kalau kita mau catatan buruk ni dipadam, kita mau taubat kita diterima. Untuk taubat kita mau diterima, doa mau diterima. Untuk doa kita diterima,
Doa kita kena buat betul. Dibuat untuk sukakan Allah. Adam AS hampir 40 tahun berdoa, menangis, dan air mata banyak keluar, minta Allah ampun dia. So lepas 40 tahun begitu lama, Allah ajar dia macam mana doa nak kabul. Allah tanya Adam, kamu doa ni supaya aku kabulkan kau dosa kamu? Kata Adam, ya. Allah kata jangan kabul dengan niat tu, niat supaya aku maafkan, aku terima taubat kamu. Minta taubat, minta ampun untuk sukakan. Asyik. Itu namanya untuk sukakan Allah, tu ikhlas. So Allah terima kepada dia. Jadi untuk dapat ikhlas berdoa, kena ada iman kuat kan. Sebab itu apabila kita jadi orang yang beriman beramal saleh, Allah kabul doa kita, Allah padam dosa kita. Tak adalah kita didakwa je. Nak dakwa apa semua tak ada. Dah hilang. Tapi kamu tak ingin nak jadi orang beriman beramal saleh. Dalam Quran tu tak pernah Allah suruh kita jadi orang Islam, orang masuk Islam. Tak ada. Macam Rashidi sekarang, dia orang masuk Islam, orang beriman lah, tapi tak beriman beramal saleh. Doa dia tak kabul. Dosa dia masih Yazid. Dan akan didakwa lah, gerun tu. Kamu mesti tak boleh lepas. Dan Allah adil, ada saksi semua. Sufyan tak akan lepas. Bila tak boleh lepas, mana tempat dia? Jadi bila hari kebangkitan datang, hari itu menakutkan orang yang tak beriman dan beramal soleh. Dia tak nak keluar dari kubur. Dia dah hidup dah, disuruh bangun dia keluar, tak nak. Allah buat dia keluar. Ada satu suara keluar. Orang semua nak ikut suara tu, tak keluar dia. Sebab dia orang tahu kita sekarang ni nak diadili. Oh, tak mau. Di mahsyar nak diadili. Satu suara tu, semua orang ikut dia, terkeluar. Kalau ikut hati tak nak keluar, biar dalam kubur. Kerana tahu lepas ni kami dihimpunkan, Habis lah. Itu sebab apabila manusia ni di akhirat ni, dia mau jadi tanah je, macam haiwan, supaya kami tak ditanya, tak disoal dan tak diazab. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari yang mana kita dikumpulkan dan ditanya tu, hari menakutkan kan? Sangat menakutkan. Jadi setelah kita dihisap, maka kita dibuat kumpulan syurga yang pertama, kumpulan syurga kedua. Lepas tu semua masuk neraka. Kalau Yazid tak jadi orang beriman beramal saleh, di dalam kumpulan masuk neraka, dia tak boleh mungkin semoga diterima, tak ada. Sekarang ni kita nak tahu, saya ni beriman beramal saleh tak? Tanya Profesor Nasrah, dia akan beritahu dengan izin Allah. Dia akan tanya. Apa yang kamu nak takut lagi? Boleh tanya pula, boleh tahu pula di dunia ni. Jadi sepatutnya bila boleh tahu saya beriman beramal saleh, patut mau jadi lagi. Kalau saya belum, saya kena usaha lah untuk jadi. Kalau saya tak usaha, habislah saya. Maka tentulah saya akan jadi ahli neraka kan.
Yang ruginya bila kita tak tahu. Rugilah. Tak tahu, mungkin mudah-mudahan kamu beriman, beramal soleh. Macam orang semua cakap orang yang mati mudah-mudahan dikumpul dalam golongan beriman. Dia beriman, dia tak mau beriman dan beramal soleh. Kalau dikumpulkan dalam orang beriman je, orang tu tak faham tu. Orang beriman je tak beramal soleh, masuk neraka. Orang yang iman tak ada memang masuk neraka lah. Orang yang kafir awal masuk neraka. Orang yang mengucap kalimahnya, dia orang masuk Islam, tak ada iman, masuk neraka. Orang yang beriman, tak beramal saleh, imannya lemah, tak sampai tahap amal dia saleh, dia masuk neraka. Banyak yang masuk neraka ni. Sebab itu bila banyak sangat masuk neraka, malaikat tu tanya, tak ada Nabi ke dihantar pada kamu? Tak ada orang ke yang ajak kamu? Oh ada, kami tak ikut. Jadi di dunia ni kita sebenarnya kena jadikan diri kita ni orang beriman, beramal soleh dulu lah, sebelum kita nak jadi kekasih Allah. Kasih Allah tu adalah maksud, matlamat. Jalan tu mesti jadi orang beriman, beramal soleh dulu. Semua orang yang kekasih Allah beriman, beramal soleh, tapi semua orang beriman, beramal soleh tak semestinya kekasih Allah. Dia tinggi. Tak ada sebut dalam Quran tu level of Allah masuk tu. Sebab tak ada orang nak mencapai dia sangat. Sikit je. Macam mana? Umumnya dalam Quran tu beriman, beramal soleh. Orang yang, atau Allah sebut conscious of Allah, orang yang takwa, takut dengan Allah. Conscious, bertakwa. Sebab itulah dalam khutbah Jumaat tu tak ada suruh kita jadi kekasih Allah, tak ada. It is benda tu beyond the reach of many people lah. Sikit sangat orang. So umumnya disuruh kita jadi orang takwa, orang beriman, beramal soleh. That is basic requirement untuk kita masuk syurga lepas dia neraka. Basic. Itu pun kita tak selera nak jadi. Semua nak jadi doktor, engineer, Perdana Menteri. Nah, yang tak boleh buat orang tu lepas dia neraka, masuk syurga, jadi Perdana Menteri, jadi Presiden Amerika. Semua tak boleh. Jadi jurutera, jadi hafiz Quran, jadi ulama, tak boleh. Jadi doktor. Semua orang nak jadi doktor, engineer. Jadi apa Hanzalah? Apa panggil kerja tu? Runner. Semua tak boleh masuk syurga selamat neraka. Yang masuk syurga selamat neraka orang beriman, beramal soleh. Surah Wal Asri tu pendek je, tapi jelas. Wal Asri, Allah bersumpah dengan namanya yang membuat masa. Wal Asri. Semua manusia rugi, masuk neraka, melainkan illal ladzina amanu. Dia jelas. Melainkan yang beriman wa amilus salih. Illal ladzina amanu wa amilus salih. Kalau disebut illal ladzina amanu, orang ada iman pun boleh masuk lah. Tapi disebut illal ladzina amanu wa amilus salih, orang beriman belum saya. Tak boleh iman sikit. Iman tahap yang boleh amal jadi soleh. Mana soleh, amal boleh jadi betul. Tak boleh iman sikit, amal jadi betul. Macam sekarang Rashidi ada iman, tapi tak sampai tahap amal jadi betul. Akibat termasuk neraka. Tahu? Mengucap aja tak ada amal, iman pun tak ada, masuk neraka.
Orang kafir masuk neraka, orang munafikin masuk neraka. Orang kafir ni termasuk Yahudi, Nasrani, orang Cina, India yang tak beriman dan beramal soleh. Yang masuk syurga selamat neraka hanya orang beriman beramal soleh. Tuan, ada faham tak? Masukkan ke kepala tu. Yang masuk syurga selamat dan neraka siapa? Beriman beramal soleh. Itu Quran tengok. Tak ada baca ni masuk syurga, baca itu masuk syurga, yang ini masuk syurga, itu masuk syurga. Itu tak ada. Itu hadis-hadis yang sebut baca ni dapat syurga, baca itu inilah itulah, pahala banyak, takkan tak masuk syurga pula. Jadi itu yang dikata oleh Nabi pahala tu orang yang beriman beramal saleh punya amal. Orang beriman beramal saleh kalau dia beramal baru dapat pahala. Amal betul. Yang tak beriman beramal saleh ni beramal banyak mana pun dia tak diterima sebab tak betul. Jadi sebab itu Allah bagi tahu semua rugi. Walaupun yang beramal, walaupun yang lama belajar agama, dia tak ada sebut itu. Yang sebut tu masuk syurga orang yang untung, orang yang tak rugi, orang beriman beramal saleh masuk syurga selamat dari neraka. Maknanya orang yang tak rugi ialah orang beriman dan beramal saleh masuk syurga selamat dari neraka. Kalau kamu tak mau jadi orang beriman beramal saleh, maknanya kamu nak masuk neraka lah. As simple as that. Tak payah nak doa masuk syurga pula. Ingat nak doa masuk syurga tu boleh masuk ke? Kalau syarat tak ada. Dia tak ada doa malam selamat dia neraka bulan puasa kan. Doa ni tak boleh nak lupa katanya. Kena doa ni masuk syurga selamat neraka. Tak boleh buat masuk syurga tu. Pertama doa tak kabul sebab amal tak betul. Jadi amal kena betul ni jarang dicakap. Mana ada? Sebab dia orang pun amal tak betul. Tak ada dia orang suruh beramal. Banyak ni baca ni. Ini baca ni, buat ni, puasa, baca Quran, yang ni, baca surah ni. Supaya amal kita betul, tak ada sebut. Ceramah tak ada dibuat. Supaya untuk betul iman kena sampai tahap Allah mahu, tak ada sebut. Tak ada sebut. Yang cakap ni aku seorang je dengan izin Allah kat dunia ni. Lain semua berceramah, cerita-cerita semua. Cerita tu, cerita ni, tamsil ini, tamsil tu, konon nak beri nasihat lah kat orang. Orang dah dengar nasihat ni, yang pentingnya dia buat kerja. Dapat iman tahap Allah mahu, jadi amal soleh, itu yang penting tu. Jadi kita kena bagi tahu apa kerja nak dibuat tu. Itu yang penting. Dan kena dibuat kerja tu, bukannya bercakap cerita tu, cerita ni, cerita ni. Memang banyak cerita kalau nak bercerita. Kita nak cerita macam-macam kisah Nabi, sebulan tak habis. Banyaklah ceramah agama kita duduk. Banyak cerita kita tahulah. Tapi last kita masuk neraka je. Sebab tidak beriman dan beramal soleh. Banyak kita kan berceramah. Tapi kita yang berceramah pun tak beriman dan beramal soleh. Kita masuk neraka. Tak percaya saya, itu surah dia. Surah tu kata Imam Syafi'i rahmatullah, kalau Quran ni tak turun, itu je turun. Berjaya orang tu, dia amal. Kalau amal surah tu lah. Jadi mereka semua baca surah ni, sahabat selalu baca surah ni. Lepas baca, amal. Dalam surah tu nak Allah suruh nak jadi beriman saleh ni buat kerja, mengajak manusia, berpesan kepada manusia kepada yang benar, wa tawasa bil haq, dan berpesan dengan sabar. Kalau kita berpesan dengan benar ni, kalau orang marah, jangan marah dia balik, sabar.
balas baik nanti. Itu cara dia. Bukan macam Rashidi buat. Rashidi bola asli tak faham. Dengar ceramah banyak kali dah dibagi faham, tak nak ikut. Jadi apa jadi? Dia bila orang kita bagi nasihat, orang tu marah, kita marah dia balik. Iman dapat, iman hilang. Iman dapat, iman hilang. Ada tu, last, iman tak ada. Rashidi kerana tak ikut saya dulu lagi, sekarang menyesal lah dah. Nak pergi balik hidup masa tu, zaman tu. Tak boleh. Macam apa ni Yazid menyesal nak ambil balik hidup. Tak boleh dah. Dulu cakap kena buat, tak nak buat. Jadi apa yang amal buruk kita buat berlalulah dah dalam buku dah. Kan? Dah dicatat dalam buku. Nak dipadam, nak kena jadi orang beriman bersalih. Tak jadi-jadi je. Sebab tak nak ikut. Last putar-putar, macam orang Kedah cakap lah, pimai-pimai, tangtu je. Pimai, tangtu je. Tak beriman dan beramal soleh. Jadi yang disuruh kita buat tu, orang yang faham agama ni, dan bagi tahu kamu, itu kamu ikut. Dia banyak ceramah agama, tapi yang bagi ceramah agama yang betul. The way to become the true believers of the good deeds. Dia bagi tahu kamu. Dan dia tunjuk praktikal pula. Kalau mau tengok praktikal, mau datang sini lah. Tengok saya. Dan orang yang belajar daripada saya buat kerja ni. Ya. Dengar teori dia dan tengok praktikal macam tu lah mengajar. Dalam classroom belajar. Masuk laboratory kan, macam sains. Student akan buat semua yang diajar. Macam mana nak buat gas ni, nak buat gas itu, nak buat sop garam ni, semua dibuat di lab. Baru nampak, oh betul jadi Dia semua macam tu. Sekarang kita teori, praktikal yang mana? Agama ni sekarang. Tak habis-habis teori kat masjid. Praktikal tak ada. Belajar teori kat masjid, cara macam nak buat dakwah, macam mana nak buat kerja Nabi ni. Praktikalnya pergi keluar lepas ceramah tu, buat kerja, baru you dapat iman tu. Teori you terang dekat masjid, iman apa, akidah apa, itulah, inilah, Allah melihat, Allah mendengar. Nak dapat dia, kena cakap cara Muhammad SAW. Dengan niat nak suka. Macam mana cara dia? Pergilah keluar dengan orang yang pergi keluar tu, tengoklah. Ini tak, nak dengar je. Sampai bila pun tak boleh faham. Sebab sampai bila tak boleh faham? Sebab teori je. Praktikal tu dia. Hari ni kalau kita ajar orang jadi doktor teori je, praktikal ni horsemanship ni kalau, ataupun praktikal lah dia, semua ada praktikal. Kita ajar orang macam mana nak periksa mata, penyakit-penyakit mata dalam bilik kuliah. Tapi kita kena suruh pelajar kita tengok pesakit betul, supaya bila dia boleh amal cara memeriksa mata yang betul. Macam saya ajar murid saya, dan tahu penyakit yang kita ajar tu betul-betul dia nampak. Kalau tengok kat buku tu, mana yalah nampak colour semua, tapi dia mesti tengok real life. So dia kena ada 1 tahun clinical years, 3 tahun teori macam optometri, 3 tahun kita bagi dia teori. Tahun ketiga kita ajar dia teknik-teknik semua.
memeriksa. Tahun 4 dia tak ada lagi. Dia pergi klinik dia tengok pesakit dia satu-satu. Makin banyak pesakit dia tengok, makin baguslah dia. So kat Malaysia pesakit tak ada waktu saya jadi dekan tu. Bukan Twin Tech je tak ada pesakit, semua klinik lain termasuk UK mana ada ramai pesakit. Saya hantar dia pergi India. Dalam setahun tu, setengah dia ni 4 bulan tu solid pergi India. India banyak pesakit. Itulah cara dia nak melatih dia jadi optometris yang bijak. Tahu nak buat kerja. Tengok 2-3 pesakit je dalam sebulan, mana nak belajar? Dia pun pergi. So kesan dia, banyak orang mau Twin Tech graduate so. Optometris daripada Twin Tech yang pergi India. Sebab dia boleh buat kerja. Ophthalmology semua, banyak employ dia. Dia tahu je pakai alat-alat tersebut. Itu caranya. Baru dia jadi optometris yang baik, yang bagus. Ini tak. Dia tahun klinikal, tahun sikit je dapat. Tunggu orang datang. Orang tak datang. Jadi tak belajarlah pelajar tu. Sebab itu kita kena ada teori dan praktikal sekali. Banyak praktikal kita buat, banyak yang belajar. Jadi hari ini teorinya tu sikit, patutnya. Praktikal tu banyak. Sebab itu bayan mau sikit, gas mau banyak. Banyak orang kita jumpa gas, banyak dakwah kita buat, banyak iman kita dapat kalau dengan kita buat betul. Bukan banyak dengan ceramah, banyak kuat iman, tak. Masa ceramah tu pun teori cakap kena buat ni pun tak berapa jelas. Bila praktikal baru nampak. Sebab itu kena banyak gas. Gas bukan satu tempat je. Pengalaman luas. Gas seluruh dunia. Dengan orang bukan Islam, jumpa orang Islam. Jumpa perempuan tak adalah, kita orang lelaki kena jumpa lelaki je. Yang tua, yang muda, yang alim, yang tak alim, semua praktikal lah tu. On the field, orang kata. Field man. Namanya baru dia banyak buat kerja. Macam optometri banyak tengok pesakit, banyak dia faham, banyak dia boleh handle, banyak duit lah dia dapat. Kalau dia jadi optometris tempat yang orang banyaklah bayar duit kat dia. Macam tu lah buat gas ni, banyaklah iman. Ni tak nak gas 45 minit aja. Lepas tu cakap dunia je, tak mau. Kalau kita banyak praktikal ni, pergi gas ni, pagi sampai petang, dunia tak cakap. Kalimah je, mujahadah tambah, duit kurang. Okey, sekarang saya duit kurang, tapi iman saya kuat. Saya doa je, duit datang. Mana nak? Dengan gas kurang, iman lemah, banyak buat kerja, doa tak dapat duit. Ya tak? Mana satu kamu pilih? Tentulah yang kerja kuat, iman naik, tak ada duit. Okey, minta, dapat. Allah tentulah terima. Macam saya sekarang, gas sikit, tapi Quran saya tulis. Tak ada masa nak doa. Allah bilang, kamu tulis Quran, gas, doa tak ada. Aku bagi kau lebih dari orang yang banyak doa. Kenapa? Kau bagi masa untuk kitab aku, tulis tafsir. Dr. Nasrah tak boleh tulis tafsir tu kalau dia tak ada iman kuat. Dia iman kuat ni sebab dah lama buat kerja, bukan baru. Sekarang lah dia bagi pagi je. Dr. Nasrah pagi je gas, lain tulis Quran, letih tidur, lapar makan, lain tak ada kerja. Apa kerja lagi? Jadi Allah beritahu kau, apa kau nak bagi, aku bagi. Kau sebut je.
I nak tanya kamu, yalah kita tak siapa banyak duit sekarang? Antara kamu ni semua dengan saya. Kenapa awak kata saya pula? Ada awak tengok akaun saya? Ada awak tengok akaun saya? Siapa? Samad jaga akaun saya. Yang kamu tak ada. Tanya dia. Banyak dia kata. Dia kata saya punya duit banyak daripada awal bulan sampai akhir bulan. Ada orang bila akhir bulan dah tak ada duit. Bagi tahu saya tak kerja. Saya gas dengan tafsir Quran. Siapa bagi saya duit? Allah. Tahu pun kamu jawab. Nak jadi kekasih Allah tak? Cakap. Mahu tapi tak nak. Itu yang heran nak kata. Kalau dengar bayar ni semua nak tu. Tapi bila kena dia punya susah baru. Jadi sekarang ni kita kena pilih jadi kekasih Allah. Kita tak ada duit tapi bila minta dapat. Akhirnya kita jadi banyak duit lah. Kalau kita nak lah. Kan? Kalau kita banyak duit pula, kita kena bagi duit tu kat orang. Bersedekah. Jangan kita kedekut. Kalau kedekut tak boleh dapat duit lagi. Allah kata tak mau bagilah kamu. Aku bagi duit tu supaya kau sebarkan duit tu untuk faedah orang. Dan guna kau lah sikit. Tapi kalau kau tak guna, simpan ni tak buat apa. Sebab itu orang yang kedekut ni tak sama. Orang kedekut ni maknanya dia iman tak ada. Tak kuat lah. Orang iman kuat ni dia tak ada kedekut, duit kurang. Dia nak minta, dapat. Dia dapat, ada orang minta, dia bagi. Macam tu lah. Kerja dia macam tu lah. Sekarang ni Amisat nak private jet kan kata. Belum minta lagi. Sebab tak ada perlu pun saya nak private jet, nak buat apa? Nanti kalau sekiranya saya nak kena pergi cepat, saya minta, dapat. Minta apa dapat? Heran pula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita jadi kekasih dia, bukan setakat beriman beramal soleh, tak ada apa masalah hidup dalam dunia ni. Bukan saja di dunia, di akhirat tak ada masalah. Itulah jalan yang baik, yang bagus, yang kena ikut. Sebelum nak jadi kasih Allah, jadilah orang beriman beramal soleh. Lepas tu jadi kasih Allah. Bila jadi kasih Allah, apa nak je dapat kat dunia. Allah buat dunia macam syurga kat dia. Di syurga lagi lah. Okey, guys.